hula kepada tutor 2 untuk topik 2. Tutor 2 topik 2, tutor 1 dulu kan? Okey. Tutorial 1 topik 2. So sekarang mari kita semak question nombor 1A. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, soalan nombor 1A, solve the following inequalities. Okey, ini adalah soalan 1A. Negative 7x greater equal to 42. So this is a question. Okay. So you kena cari nilai x. Apa you perhatikan? Apa yang Siti Nabilah ni buat salah? Untuk jadikan x, so negative 7 ni dia kena buat apa? Bahagi tapi Kalau simbol dia tukar. jadikan bahagi, ya, simbol dia sepatutnya jadi apa di sini? Less than. Simbol tukar. Ya. So bila dia tak tukar, automatically jawapan dia semua salah lah. Okay. So saya highlight di sini. Okay. Sepatutnya dia akan jadi less than equal. So di sini pun less than equal. Okay. Bila jadi less than equal, maksud dia kalau kita buat number line. Okay. Sini nombor negatif 6. Okay. Dan circle. So kita akan gerak ke kiri kan. So dia menuju ke negative infinity. Ada lagi ke yang tak boleh masuk? So sekarang ni saya teruskan. Okay, so jawapan dia x lebih kecil equal to negative 6. So kalau kita buat number line, okay, negative 6 menuju ke negative infinity. So simbol di sini, actually you can copy down sahaja. So simbol dia adalah less than equal. Okay. So macam mana kita nak tulis interval notation? Interval notation, kita akan mula baca daripada kiri ke kanan. Paling kiri ni yang nombor apa ni? Negative infinity. Oh, so bacaan kita adalah negative infinity sampai mana garisan ni? Negatif 6. Sampai 6. Negatif 6. So kalau infinity atau negative infinity sentiasa open. Sebab kita itu tak terhad. Okay, negative infinity adalah nilai yang kita tak ada ketetapan. So that's why sentiasa open. Tapi negatif 6, dia adalah inklusif. Kalau inklusif maksudnya? Close. Close. Okay. So jawapannya adalah x double dot x less than or equal to negative 6 dan negative infinity until negative 6. So settle soalan 1A. Ibrahim nak tanya apa tadi? Tak buat number line okey tak cikgu? Number line? Semula? Tak apa Kalau ke? nombor 1 tak buat number line, betul ke salah jawapan dia? Kalau tak buat tak apa sebab dia satu interval. Satu interval you boleh directly, contohnya x lebih kecil equal to negative 6. Number ni, yang jawapan ni, you boleh terus letak dalam jawapan solution set. Tak ada masalah. Okey. Okay. Okay, sekejap saya pergi ni. Saya stop sekejap. Okay, apa yang pertama sekali yang kita kena buat? Kita kena ringkaskan dulu. So kita darab 2x tolak 2 tambah 8x tambah 11. Yang ini kita akan dapat 8x tolak 28 tambah 5. So setakat ni betul. Tiada masalah. Kemudian dia ringkaskan. Okay. So sini 2x tambah 8 dapat 10x. Bagus. Kemudian di sini negatif 2 tambah 11 dapat 9. Okay. Kemudian yang di sebelah sana negatif 28 tambah 5 dapat negatif 23. Tapi sebab kita nak selesaikan mencari x, so 8x di sini kita bawa dia ke sebelah kiri. So 10x tolak 8x. Jadilah 2x. Okay. So 9 di sebelah kiri kita bawa dia ke sebelah kanan. Jadi negatif 23 tolak 9 sama dengan negatif 32. Okay. So kita nak cari x. Apa jadi pada nombor 2 di sini? Bahagi. Perlu tukar simbol tak bahagi 2 ni? Tak perlu. Kenapa tidak perlu? Positif. Sebab dia dibahagi oleh positive number. Bila bahagi negatif 32 bahagi dengan 2, kita akan dapat negatif 16. Okay. So kalau dibahagi oleh nombor yang positif tak perlu tukar sign. Kalau pelajar yang tak nampak, you boleh buat satu garisan. Maksudnya sini nombor 16, titik gelap ke titik cerah? Titik cerah. Ke arah mana? Kiri ke kanan? Ke arah Kiri. kiri.
So kita akan ke kiri. So menuju ke arah mana ni? Negatif Infinity. Okey, kita tengok jawapan Taufik. Sebab soalan minta dalam dua bentuk. Pertama, solution set. Okey. So tulislah nama dia solution set. Okey. Copy balik. Kalau kita tak reti, ambil balik X lebih kecil daripada negatif 16. Masukkan saja dalam bracket ni. Okey. So X lebih kecil daripada 16. Yang kedua adalah bentuk interval notation. Okey. So ini bentuk interval. Interval notation, bacaan kita adalah daripada kiri ke kanan. Paling kiri sekarang ni berapa? Negatif Apa nombor? infinity. Negative infinity sampai mana? Negatif 16. Open ke close? Open. Open. So jawapan Taufik ni betul tak Amirul Taufik ni? Benar. Oh benar. Okey, so dua-dua jawapan ni adalah betul. Okey. So ada soalan untuk soalan 1C. Mina, Okey. sorry Nak? nak tanya. Ya, tanya-tanya. Yang boleh tak ulang balik yang 4 simbol tadi tu? Simbol tu Empat. tu. Simbol yang mana Yang ni ke? Yang dua? Yang equal tu. Equal? Ya, betul-betul. Ya, betul yang tu. Sini? Yep. Betul Okey, saya bagi awak dekat sini. Tak pasti awak nampak ke tak. Kalau 2x lebih kecil pada 6, maksudnya x lebih kecil 6 bahagi dengan 2, betul? Okey. Betul. Kalau negatif 2x lebih kecil pada 6, ni contoh yang lain saya tak ambil contoh soalan ni. So apa jadi pada x di sini? Negatif 2 ni apa cerita? Akan jadi bahagi kan? So apa jadi kalau kita bahagi dengan nombor yang negatif? Oh, simbol tukar. Ya, kita tukar simbol. Maksudnya 6 bahagi negatif 2. Simbol bertukar serentak ketika kita bahagi. Okey. Apa jadi macam ni? 2x lebih kecil pada negatif 6. Kita nak selesaikan x. Tapi sini ada nombor 2. So kita akan bawa dia ke kanan jadi bahagi, betul? Perlu tukar simbol tak yang ini? Tak. Kenapa tak perlu? Tak. Sebab Sebab dia positif. positif. Sebab dia dibahagi oleh positive number. Walaupun negatif 6 ni negatif, tetapi kita bahagi dengan number yang positif, automatically simbol tu kekal. Jelas atau tidak? Okay, jelas. Thank you, madam. Jelas. Okay, kalau tak faham terus tanya Okay. Ada lagi soalan? Okay, setakat ni jawapan Amirul Taufik ni betul lah Amirul Taufik. Sekarang ni kita pergi kepada soalan 1D. Kita pilih kawan awak Alif Daniel. Soalan 1C, saya tak nak 1C, saya nak 1D. 1D adalah Aina Safia. Okay. Aina ada dalam ni ke? Okay. Sekarang kita lihat jawapan D. Solving juga 3x tambah 1 lebih kecil equal to 5x tolak 9. Sebab kita nak selesaikan x. So apa yang kawan awak buat adalah dia bawa x tersebut 5x ke kiri. 1 dia bawa ke kanan. So simbol dia akan kekal lah. Okay, tapi apa nama? Sign positive negative automatic change. So 3x minus 5x that is equal to negative 2x. That's good. Okay, so negative 9 minus 1 that is equal to negative 10. So let's check. Negative 2x, we want to find the value of x. So what happened to negative 2? So negative 10, yeah, we change the sign. So it's become greater and equal. So negative 10 divided by negative 2. So it's become x greater equal to 5. Okay, clear di sini Kalau bagi pelayan tak nampak macam mana nak tulis solution set, we just copy down. Okay, letak curly bracket ke dalam ni. So jadi x greater equal to 5. Kalau tak nampak, you can draw a number line. So which is your number line. Nombor apa yang terlibat di sini? Number 5, right? Dan circle ke empty circle? Dan circle. Nak ke kiri ke nak ke kanan? Which one? To the left or to the right? Kanan. Right. Kanan. Kalau ke kanan ni dia menuju ke arah mana? Infinity. Infinity. So how to write the interval notation? So kita mula dengan nombor 5, berakhir sampai mana? Infinity. Infinity. Infinity sentiasa open.
Jelas di situ? Jelas. Jelas. Okey, terima kasih sebab respon. Okey. Boleh kita proceed dengan soalan seterusnya? Boleh. Seterusnya. Okey, saya pergi kepada soalan nombor 2. Okey, nombor 2A. Kita tengok jawapan siapa yang kena nombor 2A. Okey. Siapa nama ni? Alia Idrina. Okey. So, 2A. Okey. 2A ni je lain sikit sebab dia di antara dua nilai. So, 2/5 multiply 1 minus 2x di antara between negative 10 to 18. So, the first step apa yang kita perlu buat adalah kita pecahkan jadi 2 interval. Okay, ini yang pertama. Okay. So, kalau orang buat 25 multiply 1 minus 2x greater equal to negative 10. Okay, yang kedua adalah 2/5 multiply 1 minus 2x less than 18. Okay, ada yang ni and simbol N, you all akan diberi satu markah. Ini mesti ditulis. Sebab ini adalah operasi untuk garis number. Macam saya tegaskan, jangan darab silang. Okay, kalau confident dengan positive number, is okay. So, yang ni kita darab ke dalam 2/5 minus 4/5x greater equal to negative 10. Okay, so kita nak cari x sahaja. So, 25 bawa dia ke sebelah kanan. Okay, so di sini negative 4/5. So, bila you kira negative 10 minus 2/5, you dapat negative 52/5. Cuba tengok sini. Sini negative 4/5. Kita nak cari x. So, what happen to negative 4/5? Kita akan bawa ke kanan jadi apa? Divide. Bahagi. Apa jadi kalau bahagi dengan nombor negatif? We change the Simbol tukar. Simbol tukar. You all sama tak dapat x lebih kecil equal to 13? Sama. 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 Sebiji. Kalau di 8006 dia kata berbincang. Maksudnya semua jawapan sama lah kot. Okay. Kita tengok interval yang kedua. Okay, darab ke dalam. Dapat 25 tolak 45x lebih kecil daripada 18. Okay, tak ada masalah. Kemudian dia bawakan, okay, 25 ni ke sebelah kanan. So dia dapatlah 88/5. Tapi sebab kita nak cari x, apa jadi pada negatif 45 ni? Bahagi. Apa jadi kalau dibahagi oleh negatif 45? Simbol tukar. Simbol bertukar. X greater negatif 22. Okay. So maksud dia sekarang ni kita ada dua interval. Bila ada dua interval, you must draw a number line. Mesti draw a number line if you have a two different interval. So first we draw for x less than equal to 13. So sini 13. Titik gelap to the left. Okay. Kemudian x greater negative 22. So sini negative 22. Empty circle. Kenapa kena empty circle? Sebab ini eksklusif. Garisan anak panah awak ni kalau boleh melebihi nombor 13. Okay. So N. Operation tadi N adalah intersection. Intersection adalah kawasan persilangan. Okay, so bagus. Kawasan persilangan dia tepat. Bermula dengan nombor berapa ni? Negatif 22. Negatif 22. Sampai mana intersection dia? 13. 13. So negatif 22 ni titik gelap ke titik cerah? Cerah. Wow. Okay. Oh. Cerah maksud dia empty. Open bracket. Kalau 13, dia tertutup kan? So kita close. Macam mana pula solution set? Soalan minta dalam solution set ke? Tak, dia minta interval notation je. Oh, kalau dia tak minta solution set, jangan buat. Okay, kita biarkan dia sampai di sini sahaja. Okay, itu adalah untuk soalan 2A. Ada soalan? Ya, Ya saya. question pertama. Macam mana kita nak tahu titik gelap dan titik cerah? Ni, you tengok sini. Sekejap je lagi sekejap. Sini, apa beza less than and equal? Satu lagi dengan yang ni. Simbol greater. Less than equal ada simbol apa di bawah ni?
Kenapa dekat bawah ni? Equal. Ya, Equal. ini maksud dia equal. Kalau equal dia termasuk, that's why titik dia gelap. Dekat sini ada tak tanda equal? Tak ada. Tak ada, so dia jadi titik cerah. Itu bezanya titik gelap dan titik cerah. Okay, kalau tak you kena study balik topik 1, okay, lecture 1. Okay, garis number. Okay, jelas di situ. Ada lagi soalan? Madam, Ya saya. yang equation pertama tu 2/5 tu, yang 5 tu boleh bawa kiri kanan tak? Kalau boleh avoid cross multiply, kita tak ada darab silang. Ini inequalities. Inequalities berubah jika number tu negatif. Okay, so walaupun 5 ni positif, cuba elakkan. Cuba elakkan. Kita darab ke dalam. Okey. Okay. Saya tengok ramai yang buat. Okay. Boleh saya teruskan dengan soalan 2B? Boleh madam. Boleh. Boleh madam. Okay. So sini 2A juga. Kita cari soalan 2B. Okay. So sini jawapan 2B. So x minus 3 is between 7x minus 6 and 5x. Okay. So kawan awak buat. Okay, yang pertama, dia assume yang ni adalah yang pertama. Okay, so 7x tolak 6 lebih kecil x tolak 3. Okay, tak ada masalah kalau tak nak tukar. Okay, ini yang kedua. X tolak 3 lebih kecil daripada 5x. Okay. So apa yang kawan awak buat sekarang ni? X di sini, dia bring to the left. Negatif 6, dia bawa dia ke kanan. So maksudnya 7x minus x equal to 6x. Negatif 3 tambah 6 akan dapat 3. Okay, cuba tengok 6 depan ni. Kita nak x. Apa jadi pada 6 di hadapan tu? Bagi. Bagi. Ya, perlu tukar simbol tak untuk bagi di sini? Tak. Perlu. Hello. Kenapa tak perlu? Sebab Dia bukan positif. negatif. Ya, so 3 bagi 6, jawapan dia akan dapat berapa di situ? 1 Satu per dua. 2. Okay. Kemudian, sekejap Get well soon. bagus. Okay. Kemudian kita tengok interval yang kedua. X minus 3 less than 5x. So, kawan awak. Sorry lah ya. Okay. Apa yang kawan awak buat di sini adalah dia tukar yang ni. Dia tak tukar. Dia buat apa? Dia bawa yang 5x di sini, dia bring to the left. Apa yang dia buat sebenarnya ni? Saya tak dapat tangkap. Sebenarnya dia buat apa? Dia terbalikkan ni. Yang ni dia bawa ke sini. Maksud dia negatif 3 less than 5x tolak x. Kemudian dia tukar kedudukan. Okay, awak ingat tak saya pernah bagi tahu waktu awal jika A less than B, kalau you switch kedudukan B greater than A. Itu yang kawan awak buat sekarang ni. So 5x tolak x greater than negatif 3. Tapi hati-hati sebab ada pelajar yang tak boleh nampak. So 5x tolak x sama dengan 4x. So sini akan jadi negatif 3. So apa jadi pada nombor 4 di sini? Bahagi. Perlu tak bahagi di sini kita tukar simbol? Tak perlu. Okay, macam ni lah sebab saya rasa you all akan confused dengan jawapan dia. So saya padam sekejap. Okay, saya padam jawapan ni. Kita buat macam yang kita faham sekarang ni. Okay, sebab jawapan dia pun at the end salah ni. Okay, so kita padam terus. Okay, apa jadi pada 5x? Kita bawa dia ke kiri. So maksud dia akan jadi x tolak 5x lebih kecil daripada nombor berapa ni? Negatif 3. Kalau bawa ke kanan jadi apa? Positif 3. Positif 3. Betul? X tolak 5x akan dapat apa? Negatif 4x lebih kecil 3. So di sini ada negatif 4. So x di sini akan dibahagi, maksud dia x akan jadi simbol apa? Greater than. Greater than berapa? 3 per negatif 4. Four. Ya.
So yang ni jawapan dia salah sebab dia cuba terbalik last sekali dia yang pening. Okay, so be careful. You stick dengan satu cara. Yang ni pun dia macam salah lah. Betul tak? 6x lebih kecil pada 3. Simbol berubah tak di sini? Tak. Tak. Sepatutnya jadi apa? Less than. Dia jadi less than. Sini pun jadi less than. Okay. Boleh yang di situ kita hanya berubah jika dibahagi oleh nombor yang positif. Nombor yang negatif. Negatif. Ya, sekarang ni kita ada dua jawapan. Yang pertama, x less than 1/2. Satu lagi x greater negatif 3/4. Okay. So kita buat number line kita. Okay, sebab dia ada dua interval. So wajib mesti lukis number line. So nombor apa yang paling kecil? 1/2 ke negatif 3/4? Negatif 3/4. So negatif 3/4. Maksud dia ini adalah 1/2. So sekarang ni kita buat satu garisan untuk x lebih kecil 1/2. So titik gelap ke titik cerah? Titik cerah. Cerah. Kenapa dia ni cerah? Sebab dia tak ada tutup. Eksklusif. Dia tak ada equal kat bawah kan. So kita nak ke mana? Ke kiri atau ke kanan? Ke kiri. Kiri. Bagus. Ali tolong jawab dalam YouTube kat sini. Tak perlu sebab bukan negative number. Bagus Ali. Baca. Okay. So kita akan ke kiri. Okay. So satu lagi x greater 3/4. Negatif 3/4. Titik gelap, titik cerah. Titik cerah. Titik cerah. So nak ke kiri ke nak ke kanan? Kanan. Okey, kanan mesti melebihi daripada 1/2. Jangan stop dekat situ. Anak pandai mesti melebihi. Okey, apa operation kita sekarang? Kita garis hak mana sama. Sama apa maksud sama? Tu yang duduk dalam tu. Intersection dia persilangan. Sama sama pun sama lah. So bermula dengan nombor berapa ni? Negatif Negatif 3/4. 3/4. Sampai nombor berapa? 1/2. So macam mana kita nak tulis interval notation kita? Okay. So interval notation kita adalah open bracket kan? Sebab dia Yes. titik cerah. So open negatif 3/4 sampai mana tadi kita nak? 1/2. 1/2. Awak tengok jawapan kawan awak ni simbol dia dah salah kat sini. Tapi jawapan dia boleh dapat betul. Ada dapat markah ke macam ni? Dah. Tak. Di saat dia hilang markah tu adalah bila dia melakukan operasi x lebih kecil 3/6 ni. Dia tulis simbol greater. Okay, perlu berhati-hati. Okay. Yang di sini pun dia tukar ke kiri, dia tukar ke kanan, tiba-tiba jawapannya lebih kecil. Tiba-tiba dapat jawapan pula. Salah Okay. Awak mesti step by step. Ada soalan tak pada soalan nombor 2B? Madam, Ya saya. Miss. Jadinya kalau tukar negatif 6 ubah ke sana dia tak payah ubah simbol ya? Mana negatif dalam sini ke? Ha. Kalau kita pindah ke kiri, pindah ke kanan, sebagai tambah tolak tiada pertukaran simbol. Tetapi jika kita tukar dia sebagai dibahagi atau didarab oleh negatif number, baru kita tukar simbol. Okey. Terima kasih Madam. Okey. Boleh jelas Miss. Ya. Itu and dan or mesti tulis Yes, and or mesti tulis. Because this is operation for our label the number line. Which is our shaded region. Okay, yang mana kita nak. Okay. Ada soalan lagi? Thank you, Miss. Tiada? Kalau tiada, kita proceed dengan soalan. Miss, Ya. Bila nak letak off. Untuk soalan ni tak ada or. Or hanya muncul apabila absolute inequalities. Okay? Linear inequalities tak ada lagi or. Dia adalah and. Jelas di situ? Tutur 2 baru jumpa. Tutur 1 tak ada lagi. Okay, thank you. Okay. Good. Seterusnya kita pergi kepada soalan 3A. Siti Nazihah. Okay. Soalan 3A. So ini adalah soalan linear atau quadratic inequalities.
Kuadratik. Inequality. Kenapa you sebut dia sebagai kuadratik? Sebab Sebab ada X X kuasa kuasa 2. 2. Ya, bila you buat kembangan akan ada kuasa 2. Okey, tak apa kita kembang dahulu. Sini dah keluar darab 2x dapat 4x, sini negatif 6. 3x darab 3, 3x darab 3 pula. 3x darab x akan dapat 3x square. 3x darab negatif 5 akan dapat negatif 15x square. Okey, ada teguran sedikit. Kita elakkan letak di sebelah kanan. Kita masih jadikan subjek kita di sebelah kiri. Kita nak cari apa sekarang? X. So kita mesti bawa dia ke kiri. Maksud dia negatif 3x kuasa 2 tambah 4x sebab 4x memang di sebelah kiri. Negatif 15 kalau pindah ke kiri akan jadi apa? Tambah 15x. Tolak 6, simbol dia greater. Okey. Kemudian kita akan ringkaskan. Negatif 3x kuasa 2 tambah 19x tolak 6 greater than 0. Saya pernah bagi tahu awak, you kena pastikan semua di sebelah kiri. Lepas you pastikan semua di sebelah kiri, you kena buat apa? Positifkan. Positifkan. Ya, kita tengok nilai harapan sini. Sini negatif kan? Kita kena jadikan dia positif sebab kita nak bikin graf senyum. So dia akan jadi 3x kuasa 2. Sini jadi berapa? Tolak Negatif. 19x. 19x. Lepas tu Tambah berapa? 6. Tambah 6. Lepas tu apa jadi pada simbol? Greater than Dan 0. 0. Less than 0. Kenapa less than? Sebab kita darab dengan negative number. Kita assume di sini kita darab dengan negatif 1. Okey. Bila kita darab dengan negatif 1, simbol bertukar. Kemudian kita kena factorize. Okey. Simbol masih sama. Less than kosong. Ramai tak buat. Bila you buat macam ni, maka memang kosong. Tak ada langsung. Okey. So kita factorize. 3x. X. Sini 6. Sini 1. Sini tolak. Tolak. Lepas kita factorize, kita mesti letak perkataan apa? Let. Ya. Okay, kita mesti letak perkataan let 3x minus 1 x minus 6 equal to 0. Sebab kita nak cari roots. Okay. So x di sini akan dapat 1/3. Nilai yang kedua x sama dengan 6. So kawan awak perlu kisah, nampak macam betul. Okay, tapi kalau jalan kerja dia di sana, so automatik tak kira. Okay. Kemudian 1/3 sini 6. Kita tengok di sini. Ya. Simbol dia lebih kecil. Lorek di atas ke lorek di bawah? Bawah. Bawah. Ada di bawah. Bila kita lorek di bawah, betul tak jawapan kawan awak lorek ni? Betul. Betul. Okay. So maksudnya jawapan yang dia lorek ni adalah X di antara 1/3 dan juga 6. Sorry ya Allah, faham tak? Alhamdulillah. Okay. So sekarang ni ambil jawapan ni. Kita letakkan dalam solution set. Okay. Kemudian 1/3 ni kalau interval notation, maksud dia garisan dia bermula 1/3 sampai dah bedah. Tarik nafas dulu, Miss. Saya tak tahulah. Mungkin kena cucuk vaksin jadi macam ni ke lah. Astagfirullahaladzim. Okay, so inilah jawapan dia. Ada soalan tak untuk soalan nombor 3A ni? Tak ada, semua orang dapat jawab kan? Dapat. Dapat. Boleh. Dapat alhamdulillah. Allah. Okay. Kalau boleh tengok, kita tengok lagi apa yang kawan awak select dekat sini lah Okay, ini untuk 3A. Sekarang ni kita pergi kepada soalan 3B. 3B ni Puteri Ansyah lah. Okay. Puteri Ansyah yang pertama, 6. Dia bawa dia ke kiri. Okay. So bila dia bawa dia ke kiri, dia dapat negatif 6.
Oh, dia dapati negatif 2 ni adalah nombor yang positif. Negatif. So apa jadi kalau nombor dia negatif, kita darab dengan berapa tadi kita kata? Negatif Negatif 1. Negatif 1. Apa jadi kalau you darab dengan nombor negatif? Simbol tukar. Ya, tengok 2x kuasa 2 tolak 13x tambah 6. Simbol di sini jadi apa? Greater. You all tukar tak simbol you all? Jangan Putera Aisyah seorang je tukar. Tukar. Tukar betul. Okey, lepas tu ada tak you factorize? Factorize mesti ditunjukkan. X tolak 6, 2x tolak 1 greater than 0. Okey. So setakat ni dia betul. Kemudian kita akan letak perkataan left dan kita letak equal to 0. So kita dapati ada 2 roots lah. X equal to 6, X equal 1/2. Lepas tu kita nak buat apa? Terus tulis jawapan akhir ke? Graf. Ya. Graf kita bentuk apa? Graf. Bentuk senyum. Ya. So kita susun 1/2, satu lagi 6. So shaded region ni berdasarkan apa? Di sini. Pada factorization awak. Okay, simbol dia greater kan? Maksudnya di atas. Dia di atas. So dia tulis di sini satu garisan di mana X lebih kecil 1/2. X greater 6. Okay. So kita lihat jawapan kita kalau dalam bentuk solution set. Okay. Solution set saya kata kat awak, kita just copy balik yang ni. Okay. So maksud dia, kita letak curly bracket. X double dot. X lebih kecil 1/2. Satu lagi X greater than 6. Apa perkataan yang di tengah-tengah ni? Kita akan letak perkataan or ataupun kita boleh letak perkataan union. Okay, salah satu. Okay. Interval notation pula. Betul ke Putera Aisyah punya jawapan? Okay. Oh, solution set dia di bawah. Okay, solution set dia betul. Tapi interval notation kalau 1/2 hingga 6, maksud dia di sini. 1/2 hingga 6. Kita nak jawapan 1/2 hingga 6 ke? 1/2 hingga 6 tak ada pun kawasan shaded region. Shaded kita adalah lebih kecil daripada 1/2 and X greater than 6. So jawapan yang diberikan tu salah. Kita tengok nombor line di sini yang dia lukis. Maksud dia bunda 1/2 sampai nombor berapa ni? Negatif infinity. Ya, kalau sini 6, tengok garisan dia sampai mana ni? Anak panah ni sampai mana? Infinity. Ya, infinity. So macam mana kita nak tulis interval notation kita? Buat 2. Betul. Yang pertama tengok ni. Shaded region awak bermula daripada mana? Negative infinity. Sampai nombor berapa? Yang pertama ni? 1/2. Bodoh. 1/2. Open ke close? Open. Open. Lepas tu tengah-tengah ni kosong kan? Kalau kosong kita letak union. Okey. Kemudian sambung balik dengan nombor berapa? 6. 6. Sampai mana? Infinity. 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 Okey. Itu jawapan dia. Okey. Okey, ada soalan. Untuk soalan nombor 3B. Geng-geng dalam YouTube, ada soalan ke? Ke Jimit saja yang ada soalan? Okey, so far boleh ikut saya Okey, kalau boleh, kita lihat pula soalan nombor berapa? 3C. Okey. Tolong lain kali tolong crop Yang mana tak berkaitan, soalan di sini tak berkaitan, tolong crop. Okey. Soalan C dia bagi X kuasa 2 tolak 2X greater equal to X tambah 4. Okey. So, apa jadi pada X tambah 4 yang di sebelah kanan ni? Kita nak buat apa? Bawa kiri. Bawa ke kiri. Kita pindahkan jadi tolak X, tolak 4. Okey, bagus. Di sini perlu tak kita tukar simbol atau darab dengan negatif number? Tak perlu. Kenapa tak perlu? Sebab dah Negatif positif. tu positif. Ya, sebab dia sudah positif. Yang kedua saya kata kita mesti buat apa?
Pertama, bawa dia ke kiri. Yang kedua, pastikan A tu positif. Yang ketiga, kita kena buat apa? Factorize. Factorize. Okay, factorize dia betul tak? X tolak 4, X tambah 1 equal to 0. Let. Salah. Dekat mana yang salah? Tak dia tulis let. Sepatutnya kena letak apa kat sini? Greater Greater than. equal dahulu. Equal. Lepas tu baru kita letak perkataan let X tolak 4, X tambah 1 equal to 0. Jelas di situ? Baru kita kata X equal to 4, X equal to negative 1. Kuadratik. Boleh terus pandai dapat jawapan akhir macam ni ke? Tak. Kita Tak. kena buat apa? Lukis. Lukis apa? Oh. Graf apa? Ya, graf senyum. So, sini negatif 1, sini 4. Kawasan mana kita nak lorek ni? Atas ke bawah? Atas. Atas. Kenapa you kata atas? Sebab simbol di sini adalah Greater greater and equal. So, kita lorek. Okay, kita lorek dia ke atas. Maksud dia kawasan yang dia nak ni equal kan kat sini? So, titik gelap ke titik cerah? Gelap. Titik So, gelap. kita ke kiri. Kiri. Satu lagi, titik gelap. Kita ke mana shaded kita? Kanan. So maksud dia macam mana kita nak tulis di sini? X lebih kecil and equal to negative 1. Satu lagi apa? X kalau ke kanan greater and equal to 4. Yang kawan awak ni buat apa? Tak ada graf, tiba-tiba ada jawapan. Jawapan pula salah. So salah lah. Okay. Kita ambil jawapan yang ni, kita letak di sini. X lebih kecil equal to negative 1. Satu lagi X greater equal to 4. Kalau ada dua interval kita tulis perkataan apa tadi? Or. Kalau tak nak or kita tulis apa? Union. Union. Okay, kawan awak tanya. Madam, macam mana nak tahu kena lukis graf ke tidak? Macam mana nak tahu kena lukis graf ke tidak? Bila masa kena lukis graf? Kuadratik. Quadratic inequality. Kuadratik. Bila jumpa kuasa 2. Kuadratik, apa nama ni? Inequalities. Inequalities. Okay. Ini kuadratik inequalities. Okay. Mesti lukis graf. Okay. So, interval notation dia betul ke negatif 1/4? Kalau negatif 1 sampai 4, kawasan yang dalam ni bawah. Betul ke salah? Salah. So maksud dia kalau salah, jawapan dia adalah apa? Negative infinity. Ya, negatif infinity sampai nombor berapa di sini dia stop? Negatif 1. Negatif 1. Lepas tu close ke open? Close. Close. Lepas tu ada lagi number kan yang di sebelah sini kan? Ada. Kita mula dengan nombor berapa? 4. Until Infinity. So kalau antara dua interval kita tulis apa? Union. Okay. Jelas di situ? Jelas. Okay. Ada soalan nak tanya? Tidak. Apa dia? Tak ada Kalau tak ada, kita akan mula dengan soalan C. Okay. Ini soalan 3C. Okay. So jawapan 3C. Apa kuning juga, tak apalah. Okay, so X kuasa 2. Tolak 2X greater equal to X tambah 4. Okay. So paling tinggi kuasa berapa di sini? 2. Kuasa Kuasa 2. 2. Kalau kuasa 2 maksud dia solution awak mesti ada lukisan Graf. graf Graf senyum. Betul. Okey. Apa benda yang kawan awak buat ni? Untuk apa ni? Okey, tiba-tiba pula muncul. Okey, lain kali padam kalau tak berkaitan. Okey. So X tambah 4 dia bawa dia ke kiri, jadi negatif X tambah 4 greater equal to 0. Kemudian dia ringkaskan negatif 2X tolak X akan dapat negatif 3X tambah 4 greater equal to 0. Betul ke? Lepas tu you kena terus factorize macam ni. Apa yang salah dekat situ? Kita tak boleh. Let adalah yang seterusnya.
Yang sebelum ni, you kena tulis factorize. Lepas tu, apa jadi pada simbol di sini? Kekalkan dahulu. Betul? Betul. So daripada situ, panjangnya jalan kerja kawan awak ni. Okay. X sama dengan 4. X sama dengan -1. Betul tak? Jawapan DAT06, berapa ramai pun post akan dapat jawapan yang sama. Apa yang dia mistake dekat sini? Apa yang kesilapan dia? You dah cari X sama dengan 4, X equal to -1. Perlu tulis jawapan akhir terus ke? Lukis graf dulu. Lukis graf dulu. Okay, so kita mula dengan nombor -1. Kemudian nombor apa? 4. Lukis graf apa sekarang ni? Senyum. Okay, kita nak lorek dekat mana? Atas ke bawah? Atas. Kita tengok di sini. So, lorek dia di atas. So, sini. Okay, so bila dia termasuk, maksud dia equal. Okay, dia ke kiri. Yang ni equal, dia ke kanan. Soalan ni sebenarnya sama dengan yang tadi discussion kita. Okay. Kemudian, macam mana nak tulis solution set? Betul tak solution set? Di sini maksud dia X lebih kecil equal to -1. Satu lagi X greater equal to 4. Ambil jawapan ni, letakkan dalam solution set. Betul atau tidak yang kawan awak tulis? Betul. Betul. Tak ada graf tapi jawapan betul. Ada markah atau tidak? Enggak. Tidak ada. Betul. Ada. Kita tengok pula interval notation dia. Interval notation dia kata -1 sampai 4. Betul ke -1 sampai 4? Tengok sini. -1 sampai 4, kawasan dia kawasan kosong. Kan? Tak ada kawasan shaded region. Betul atau salah? Salah. So maksud dia apa yang betulnya? Kita mula dengan nombor berapa? Infinity. Negatif infinity sampai nombor berapa? Garis ni stop. -1. -1. Open ke close? Close bracket. Close bracket. Sebab dia tertutup. Okay, kemudian union. Nombor berapa? Close. Bracket 4. Ya, saya dengar hello. 4 sampai Infinity. infinity. Infinity kena sentiasa open. Okay. Open. Jelas? Infinity. Jelas. Okay, ada soalan? Medium nak tengok Ada, atas sikit boleh tak medium? Sini. Atas sikit. Okey dah. Okay. Itu 3C Kita sekarang ni kita pergi pada 3D. Saya berkenal dengan jawapan ni. Saya tak tahu jawapan apa. Amirul Taufik. Okey. Saya berkenal dari tadi lagi soalan ni. Jawapan dia. Okey. Cuba awak tengok jawapan Amirul Taufik. Okey. Ni soalan 3D. Okey, turun 1. Okey. X darab X dapat X kuasa 2. X darab 6 dapat 6X. Kemudian 3X di sini, dia bawa dia ke kiri. 4 pun dia bawa ke kiri. Okey, tak apalah, tak ada masalah. Kemudian 6 tolak 3 akan dapat 3X. Tolak 4 lebih kecil daripada kosong. Kemudian ada factorize. Factorize betul tak jawapan dengan you all? X tolak 1, X tambah 4, less than kosong. Dia still follow lagi, less than kosong. Sama tak dengan you all? Tak. Tak sama? Sama. Kita letak tu. Sama. Sama. Lepas tu kita akan letak perkataan let. X minus 1, X plus 4 equal to 0. Okay. So X equal to 1, X equal to -4. So kita susunlah. -4 paling kecil, kemudian follow by number 1. Kawasan mana kita nak shaded? Kawasan atas ke kawasan bawah? Bawah. Okay. Bawah. Dia lorek ke di sini? Lorek tu kan medium. Amirul Taufik. Kita lorek bagi penuh. Kau jangan kedekut sangat pensel kau tu. Kita lorek bagi penuh. Ini sepenuh-penuh kawasan yang awak lukis tersebut. Faham ya Taufik? First time saya jumpa yang lukis kontot macam ni. Tak dapat habis medium waktu tu. Ya ke? Bukan guna pensel ke ni? Madam, Ya. saya dapat
saya dapat positif 4, negatif 1. Sekejap, kita check. Positif 4, negatif 1. Sini, X tolak 1 darab X tolak... Sini. Sebab saya factorize, lepas tu saya dapat X tolak 4, X tambah 1. Mungkin awak letak dia ke kanan. Awak letak ke kanan ke? Ke kanan macam mana? Maksud saya awak pindahkan jadi 3X tambah 4 greater tolak X kuasa 2 tolak 6X. Awak buat macam ni ke? Tak. Tak. Awak salah factorize tu. Cuba awak tekan balik. 1, negatif 3, negatif 4. Positif 3 lah sayang weh. Positif. 6 tolak 3 dapat 3X. Okay. So jawapan dia 1 dengan negatif 4. Betul Betul. Okay. So di sini maksud dia shaded region awak adalah formula negatif 4 sampai 1. So tolong tulis di sini solution set. Ambilkan jawapan awak, maksud dia sini adalah X di antara negatif 4 dan juga negatif 1 lah. Okay. So copy balik jawapan ni, letak dalam solution set. Okay. Dari segi interval notation pula, tulis perkataan interval notation. Okay. Tengok. Kawasan ni bermula dengan nombor berapa? Negatif 4. Berakhir sampai nombor berapa? 1. Okay. So ini jawapan yang betul lah. Kedua-dua jawapan mesti merujuk kepada shaded region yang sama. Okay. So settle untuk soalan 3D. Okay. Saya teruskan dengan nombor 4A. Kita tengok soal jawapan Fatin. Okay. So Fatin jawab solve the inequalities untuk X darab X tambah 5 greater 2X plus 10. So first of all, so we adjust X back. So X kuasa 2 tambah 5X. Sini bring to the left. So minus 10 greater than 0. And dia diringkaskan. Alhamdulillah. Okay, cuba tengok sini betul tak? Ada yang salah ke factorization dia? Betul. Okay, kemudian dia letak tak perkataan let, lepas tu equal? Letak. Letak. Okay. Kemudian dia dapat, you all dapat sama tak? X2, X negatif 5. Ya. Dapat. Lepas tu kena buat apa? Lukisan graf. Lukis graf. Lukisan graf. So maksud dia kita lukis ke arah mana shaded kita? Atas ke bawah? Atas. Dapat atas sebab simbol dia greater. Greater. Okay. So far kawan awak dapat full mark. Kemudian solution set. Tengok shaded region awak. Okay, negatif 5. Shaded region awak ke arah ke kiri, maksud dia X lebih kecil negatif 5. Satu lagi side, X greater than 2. So X lebih kecil negatif 5, union X greater than 2. Okay. Ada soalan di sini? Soalan ni minta dalam solution set saya rasa. Okay. Kalau tiada kita proceed dengan soalan 4B. Okay, ini soalan 4B, Nova Rahanis. Okay, X kuasa 2 greater than 16. 16 we bring to the left hand side, maksudnya X kuasa 2 tolak 16 greater than 0. Okay, yang kedua you kena buat apa? Factorize. X tolak 4, X tambah 4 greater than 0. Yang ketiga adalah you kena pastikan you letak perkataan let dan juga equal. Okay, seterusnya you dapat 2 roots, X equal to 4, X negative 4. Okay, kemudian you lukis graf, senyum. And you shaded dia ke atas. Kenapa shaded ke atas? Sebab dia greater than 0. Okay. Kita lihat jawapan Nova Rahanis. Okay, solution set.
Bila jawapan dia ke atas, negatif 4 ni actually dia lorek daripada negatif 4 sampai ke negatif infinity, maksud dia x less than negative 4. The answer side is x greater than 4. So therefore, ambil saja jawapan ni. Just insert in the solution set, in the bracket. So jawapan dia betul Ada soalan? Selain daripada ni tak diterima. Seterusnya kita pergi kepada soalan 4C. Ini adalah soalan 4C. Solve the following inequalities and write your answer in solution set. First of all, your friend expand the x plus 2 square, so dia expand lah. Bila expand dapat x kuasa 2 tambah 2x tambah 2x tambah 4. Just copy paste 3 and then expand again. The x 4 times 1 equal to 4. Okay. And then what we need to do is just simplify. So dapat 4x minus 8. Okay, so 4 tambah 3, 7. 4 positive, bring to the left, equal to negative 4. Let's check 0. Alhamdulillah. So sini akan dapat x kuasa 2, tolak 4x tambah 3 less than kosong. Apa yang miss dekat sini? Factorize lepas tu lesser than 0. Betul. So x minus 3, x minus 1, less than 0. Alhamdulillah. Kemudian kita buat graf senyum. Okay, kita shaded dia di bawah. Okay, jawapan dia dapat x di antara 1 and 3. Okay, ada soalan? Tak ada. Tinggal lagi a few minutes. Okay. Seterusnya kita pergi kepada soalan 4C. C sudah bincang 4D. So, kalau jawapan gambar terbalik memang saya tak terima lah. So, 4D. Kita lihat contoh kawat di sini. X kuasa 2 less than equal to 49. Kenapa Adriana letak kosong dekat sini Tak perlulah Okay, tak perlu. Just X kuasa 2 tolak 49 less than equal to 0. And then you factorize. Bagus. And then you letak left equal. So X equal to 7. X equal to negative 7. Since di sini adalah less than and equal. So we shaded the below of the x-axis. Okay, so therefore, okay, x is between from negative 7 to 7. Okay, so ini jawapan yang betul lah. 4D. Okay. Question 5 yang terakhir. Okay. Kita tengok question 5. Kita lihat jawapan Afifah. Okay. So ini jawapan 5A. Okay. 7x square plus x minus 6 less than equal to x square minus 4. So bring to the left. Okay. X square di sini jadi tolak. Tolak 4 akan jadi positif. So diringkaskan. Apa yang dia miss dekat sini? Factorize less than 0. Is it they have a same factorization with you or different? Same. Okay, kalau same saya proceed. Maksudnya S equal to 1 over 2. S equal to negative 2 over 3. So graph senyum. So negative 2 over 3 until 1 over 2. So di bawah. So apa yang salahnya di sini? Sini adalah less than and equal. Okay, maksudnya titik gelap daripada negatif 2 per 3 sampai 1 per 2. Sepatutnya simbol di sini kena letak apa?
Ni open Ya. close. Kita kena letak equal. Okay. X from -2/3 until 1/2. Okay. Kalau dia inklusif, maksudnya kita kena letak equal. Kalau bentuk interval macam mana? -2/3 until 1/2 and close. Okay. Seterusnya, saya nak pergi kepada soalan 5B. Okay, kita ambil jawapan Nur Syazwani, Muhammad Saidi. Okay. First of all, you need to expand. And then x plus 4 bring to the left. So, and then you factorize. And then apa yang dia miss dekat sini? Perkataan Bila let. dia dah, you kena letak perkataan let. So x minus 4 multiply with x plus 1 equal to 0. And then x equal to 4, x equal to -1. So, the looking graph, shaded region pun di atas, kita lihat jawapan dia. Okay. X lebih kecil -1 union x greater than 4. Okay. Seterusnya. Tak ada soalan sebab dia berulang. Kita lihat jawapan Alia Natasha untuk soalan 5C. Okay. Sama juga. Pertama expand, negatif x, negatif 4x, positif x kuasa 2, x tambah 11. Bawa dia ke kiri. Ya, kemudian dapati x kuasa 2, tolak 6x, tolak 7, greater than 0. Kemudian ada factorization. Kemudian dia letak perkataan let and equal, betul. So x equal to -1 and 7. So betul. So bila masuk di sini, daripada -1 ke -infinity. X less than -1. Satu lagi 7 until infinity. Maksudnya x greater than 7. Ambil dua jawapan yang quality di sini. X less than -1 dan x greater than 7. And then close the bracket. Okay. Tu soalan C. Okay, saya nak habiskan je. Soalan D1. Okay. Soalan D1 asks you to find value of x with the information y equal to 0. So since the information given to you 3x square minus 16x plus 20, gantikan saja ke dalam y, maksudnya 3x kuasa 2 tolak 19x tambah 20 equal to 0. And then you akan factorize and you dapat 2 nilai x. Itu sahaja untuk D1. Berapa markah di sini selalunya 2 sahaja. Okay. Kemudian soalan D2. D2 beza di sini, dia ada greater equal to 14. Ambil sahaja y, copy down. So 3x square minus 16x plus 20 greater equal to 40. So 40 we bring to the left. Okay. So dia akan jadi 20 tolak 14, 2 terus kira, maksud dia plus 6 greater equal to 0. And then the factorize. Apa yang mistake dia di sini? Tertinggal let. Ya, dia mesti tulis let x minus 6, 3x minus 1 equal to 0. Maksudnya jawapan dapat x equal to 6, x equal to 1/3. So bila you dah dapat nilai x, you kena buat apa? Lukis. Lukis apa? graf. Graf. Ya, Senyum. je lukis di sini. Sepatutnya awak letak di sini. Okay. So dia letak 1/3, sini nombor 6. Shaded region dia adalah di atas. Okay. So maksud dia kawasan shaded region disebut, saya guna warna lain. So One over 3. okay, lepas tu union x greater equal to equal hmm. 6. Ya, bagus. Okay, saya tengah hang sekarang ni. Okay. Tu sahajalah untuk hari ni. Soalan nombor 3 tu you dapat jawapan berapa? D3 tu? Berapa nilai jawapan awak dapat? Ada 4 jawapan.
Ada empat Empat jawapan. Apa jawapan dia? Kosong, 19/3, 4/3, 5. Sama dia. Betul. Sama kan? Ya. Alhamdulillah. Itu sahajalah untuk Ibrahim ajar hari ini. saya.